Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal 'arifin. وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang sama-sama dapat kita mendirikan solat subuh secara berjamaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kembali bagi membicarakan kitab hadis 40 Imam Nawawi, yang mana kita masih lagi membicarakan pada hadis yang ke-15 di antara ciri-ciri keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim daifahu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik atau diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan jiran tetangga. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamu. Tajuk seterusnya yang kita akan bicarakan pada pagi ini, yakni menyakiti jiran adalah kecacatan iman yang boleh menyebabkan kebinasaan. Yakni lazimnya kita hidup di dunia ni pasti kita ada jiran. Yang dikatakan jiran-jiran kita, rumah, kalau kita kata yakni 40 rumah yang berdekatan dengan rumah-rumah kita. Ini jiran-jiran kita. Contoh tuan-tuan tinggal di section 20 ni tuan-tuan. Kita tinggal rumah perumahan, rumah bercantum tuan-tuan. Rumah sebelah kita, rumah belakang dan depan daripada rumah kita. Ini semua merupakan jiran-jiran kita. Ataupun lebih mudah kita faham, bila sebut surah An-Nur section 20 ni pasti ada ahli qaryah dia. Jadi ahli qaryah itu merupakan jiran-jiran kita ketika mana kita tinggal di sini. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana saya berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Yang ini tanya Sayyidina Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah menjawab, engkau menyengutukan Allah padahal dialah penciptamu. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah SAW menjawab, kamu membunuh anakmu lantaran takut berkongsi makanan denganmu. Bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, engkau berzina dengan isteri jiranmu, iaitu engkau menggoda isteri jiran tersebut sehingga dia bersetuju melakukan zina lalu engkau menzinainya. Ini termasuk daripada perkara dosa-dosa besar. Kerana ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud, ayyu zanbil a'zam,
Apakah dosa yang besar wahai Rasulullah? Antaranya apa dia? Antuzania halilata jarika, yakni berzina dengan jiran tetangga. Maksudnya apa? Menyakiti ataupun mengkhianati jiran tetangga. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan daripada Abu Shuraih radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah SAW bersabda, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawaqiyah. Yani Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya, siapakah wahai Rasulullah? Jawab baginda, sesiapa yang jiran yang tidak merasa aman daripada kecelakaannya. Dia kaedah dia mudah, tuan-tuan. Bila mana kita mengharapkan kebaikan, kita kena mulakan kebaikan. Kita selalu terkadang kita mengharapkan kebaikan daripada orang lain, sedangkan kita tak pernah tunjukkan kebaikan. Ini konsep dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala sebut, ku anfusikum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Maksudnya apa? Bukan kita suruh orang buat baik dulu. Kena suruh lah, tapi maksudnya kita mendahului dari segi melakukan kebaikan. Semoga orang terkesan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang kan bila kita tegur seseorang, engkau jangan buat gitu gini dan sebagainya, orang tu jawab, engkau pun sama macam aku. Kan payah nak jawab, tuan-tuan. Jadi kalau kita mulakan kebaikan, kalaupun kita ada sedikit kesalahan, pasti orang tak menghiraukan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan mudah orang untuk mengikuti kebaikan yang kita tonjolkan. Menyuruh dengan mengajar dua perkara yang berbeza. Kalau menyuruh, belum pasti orang nak buat. Tetapi kalau kita mengajarkan kebaikan, yakni dicontohkan dengan contoh kebaikan, pasti orang akan tiru dan mengambil manfaat daripada contoh yang kita tunjukkan kepada mereka. Itu sebab nak ubah masyarakat, bermula dengan diri kita dulu, keluarga, dan akhirnya insya-Allah masyarakat pun akan berubah, tuan-tuan. Kita perlukan kepada jiran yang baik. Kita mula melakukan kebaikan pada jiran. Bertahun-tahun, tuan-tuan, mungkin 10-15 tahun duduk berjiran, tak pernah bertegur siapa. Ada, tuan-tuan? Duduk segan, malu. Selagi kita tak mulakan, maka tidak akan mulalah kebaikan tu. Jadi kita jadi orang yang memulakan kebaikan. Bahkan sesuai dengan hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah, kan kita pernah dengar hadis tu. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, mengajarkan satu sunnah yang baik, kemudian orang ambil sunnah tu dan amalkan, maka orang tu dapat pahala, kita pun sama-sama dapat pahala. Maksudnya, kalau kita mulakan kebaikan dan orang mendapat manfaat daripada kebaikan itu, disebarkan kebaikan itu, diamalkan kebaikan itu, bukan sekadar orang tu dapat pahala, bahkan kita pun diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana ditanya, wahai Rasulullah, si fulanah, yakni seorang perempuan itu selalu solat malam dan berpuasa di siang hari, cuma keluar dari lidahnya perkara yang menyakiti jiran. Lidahnya lancang. Lalu baginda bersabda, tiada kebaikan padanya dan dia di dalam neraka. Kemudian diceritakan kepadanya bahawa si fulanah itu melaksanakan solat 5 waktu, yakni fardu sahaja, dan puasa Ramadan dan bersedekah hanya dengan beberapa ketul keju, tidak lebih daripada itu, dan lisannya tidak menyakiti tetangganya. Baginda menjawab, dia di dalam syurga. Jadi ditanya kepada Rasulullah, seorang perempuan yang dia sembahyang malam. Bila masuk sembahyang malam, sembahyang fardunya pun dijagalah, ditambah lagi dengan sembahyang malamnya.
Kemudian berpuasa di siang hari, yakni memperbanyakkan ibadah puasa, puasa-puasa yang sunat. Cuma lidahnya tak terjaga. Kan? Perkataan ucapannya itu menyakiti jirannya. Kan? Bahasanya bahasa yang tidak sedap untuk didengar. Kan? Maka apa kata Rasulullah SAW? Tiada kebaikan padanya dan dia di dalam neraka. Ini nak menunjukkan betapa penting jaga hubungan, bukan sekadar hubungan kita dengan Allah, tapi jaga juga hubungan kita dengan sesama makhluk, khususnya dengan manusia. Dengan Allah mudah kan kita bertawab, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi dengan sesama manusia, manusia ni susah nak memaafkan orang lain. Kan? Ditakuti dengan kelancangan lidah dalam berbicara, sehingga menyebabkan dendam kesumat, kan? Tidak mahu memaafkan dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tumbuk orang, kita pukul orang, lebih kurang sakitnya berbanding kita maki orang, tuan-tuan. Betul tuan-tuan? Kita maki, hina orang, kadang-kadang kita hina. Kalau kita tumbuk seorang je, kita tumbuk, tuan-tuan, contohlah, sakit-sakit gitu. Tapi kalau kita hina orang, tuan-tuan, sekali keluar daripada mulut kita, kadang-kadang 7 keturunan orang pun kita hina, tuan-tuan. Dendam tu lebih kuat, kan? Ataupun perasaan benci tu lebih kuat dengan sebab lidah, tuan-tuan. Ini hati-hati. Sebab dalam hadis ni kan kita belajar kan berkata yang baik ataupun diam. Kan? Berkata yang baik ataupun diam. Itu lebih baik, lebih selamat daripada berkata-kata dengan perkara yang tak elok. Walaupun kita di pihak yang benar. Kan? Kita di pihak yang benar, tetapi belum pasti tindakan kita benar. Kan? Mungkin kita dizalimi. Kan? Hak kita dirampas. Kan? Tetapi kita tak dibenarkan untuk maki hamun, caci maki orang, tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Kalaupun kita tak puas hati nak berdoa, memang doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah. Sekadar berdoa pada Allah, jangan dilepaskan dengan kata cacian, maki hamun dan sebagainya, tuan-tuan. Ini adab akhlak orang Islam. Tak boleh begitu. Kena hati-hati. Kemudian dalam hadis ini disebut juga seorang perempuan yang hanya sembahyang 5 waktu, sembahyang fardu je, tak buat perkara yang sunat, puasa bulan Ramadan dan bersedekah dengan sedikit keju sahaja, tapi dijaga lidahnya, maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa, tuan-tuan? Asas amalan itu yang fardu, tetapi bila mana disulami dengan akhlak mulia, walaupun sekadar melaksanakan yang fardu, boleh mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab, tuan-tuan, ditakuti apa? Kita ni kadang-kadang banyak ibadah sunat. Bukan jangan buat, buatlah, bagus. Tak buat rugi, kan? Tetapi takut kita tertipu dengan banyaknya amalan sunat yang kita lakukan. Kita rasa kita bagus. Orang lain tak sembahyang malam, kita sembahyang malam, kita rasa kita bagus. Orang lain sedekah sikit, kita sedekah banyak, kita rasa kita bagus. Kita datang sembahyang berjemaah, orang lain tak datang sembahyang berjemaah, kita rasa bagus. Akhirnya kita tertipu dengan amal soleh yang kita lakukan, yang bukan mendatangkan pahala, tetapi mendatangkan dosa, menyebabkan azab di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Hati-hati. Tapi jangan salah faham dengan apa yang saya sebut. Oh, kau macam tu tak payah sembahyang malam lah, tak payah sembahyang berjemaah lah, tak payah buat benda baik lah. Bukan. Maksudnya apa? Sepatutnya ibadah itu menjadikan kita lebih tunduk hatinya, bukan jadi orang yang sombong. Macam contohlah, kita pagi ni dapat datang surau. Ini nikmat, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita. Ada orang tak datang, tapi yang tak datang tu adakah layaknya untuk kita caci maki mereka? Jawapannya tidak. Layak untuk kita merendah-rendahkan mereka? Jawapannya tidak. Mungkin malam tadi ada orang, tuan-tuan, dia bantu orang lain kesusahan, sehingga dia balik rumah lambat, tidur lambat. Akhirnya dia bangun, dia tak mampu untuk datang ke surau kerana kepenatan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi kita tak tahu hal orang lain. Cuma tanggungjawab kita apa? Menyantuni masyarakat, mengajak dan memujuk untuk datang ke surau sembahyang berjemaah, duduk majlis ilmu, tuan-tuan.
Saya pasti hari itu korban ramai orang datang kan. Tak tahu mana-mana orang tuan-tuan kan, tak pernah jumpa. Tapi musim korban dia datang, nak daging tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan itu bukan kali terakhir. Dia selalu, saya suka tuan-tuan, bila waktu korban ni tuan-tuan, buat sikitlah tazkirah. Tak payah panggil ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan kat sini mungkin yang ada pandai-pandai cakap jadi MC tuan-tuan. Sambil-sambil orang duk lapah lembu tu, potong daging apa, jadi MC, duk usik-usik sikit masyarakat. Kita sembelih lembu nak kena hadapkan ke kiblat, kita bila lagi nak hadap kiblat. Pujuk ajak tuan-tuan. Cakap surau ni punyalah besar dah cantik sekarang, bila lagi lah kan nak penuh surau ni dengan kehadiran tuan-tuan. Pujuklah tuan-tuan. Ambil kesempatan. Kita kadang-kadang ramai orang kita tak pujuk, rugilah. Contoh surau ni surau Jumaat. Setiap minggu ada ada solat Jumaat. Kalau boleh minta para pentazkirah ustaz-ustaz ni sebelum daripada azan Jumaat tu minta 2-3 minit ceritakan kelebihan solat berjemaah. Kemudian pujuk masyarakat tuan-tuan. Dia kena pujuk. Jangan hentam orang tak datang dah, orang dendam tuan-tuan. Dia kena pujuk, kena rayu kan untuk datang sembahyang berjemaah tuan-tuan. Ini salah satu bentuk dakwah tuan-tuan. Maksudnya betapa pentingnya lidah kita dalam berbicara ni tuan-tuan. Betapa pentingnya kita kena jaga adab-adab ketika berbicara. Kalau pepatah Melayu dia kata apa? Menarik rambut daripada tepung, rambut tak putus, tepung tak berderai tuan-tuan. Ini konsep dakwah. Dakwah ni bukan hari ni kita cakap, masa tu juga berubah. Ada orang hari ni kita cakap, esok berubah. Ada orang mungkin sebulan lepas tu. Ada orang mungkin bertahun-tahun lamanya baru berubah tuan-tuan. Jadi yang penting dakwah disampaikan dengan penuh santun dan rasa hormat kepada orang lain tuan-tuan. Seterusnya di antara cara berbuat baik kepada jiran. Yang pertama, menolongnya ketika berhajat. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tidak boleh kenyang seorang mukmin sedangkan jiran tetangganya kelaparan. Jadi antara perkara ataupun antara cara untuk berbuat baik dengan jiran, yakni menolong jiran kita ketika mana berhajat. Kata Sayyidina Umar, tidak boleh seorang mukmin kenyang melainkan jirannya dalam kelaparan tuan-tuan. Saya nak sebut ginilah tuan-tuan. Masing-masing nak datangkan hujah dan dalil kan. Berkenaan dengan korban juga tuan-tuan. Berkenaan dengan korban. Kita sibuk hantar korban luar negara tuan-tuan. Tapi tempat kita ada juga orang yang dia sendiri nak makan daging pun susah. Kenapa kita tak santuni orang yang ada di kawasan kita berbanding kita hantar luar negara tuan-tuan. Berbanding kita hantar orang korban keluar negara. Kadang-kadang orang nak buat luar negara ni sebab apa tuan-tuan? Nak murah. Itu bukan korban tuan-tuan. Korban ni mengeluarkan harta kita, wang ringgit kita sehingga sesak nafas kita tuan-tuan. Itu nama korban. Kalau zakat nak keluar celah gigi tak payah. Bukan tak payah tu jangan buat. Maksudnya mana lebih utama tuan-tuan? Buat korban lebih afdal di tempat sendiri berbanding tempat lain tuan-tuan. Itu contoh tuan-tuan. Kita bantu jiran kita berbanding kita bantu orang lain tuan-tuan. Mungkin contoh dalam taman ni ada orang susah tuan-tuan, kena ambil peduli. Macam mana makan minumnya, macam mana persekolahan. Saya tuan-tuan, kalau dari segi kita nak bantu orang ni tuan-tuan, nombor satu tuan-tuan, macam mana persekolahan. Kalau ada orang susah, ada anak-anak yang masih sekolah, kena cuba bantu kat situ. Kerana pendidikan ni penting untuk keluar daripada kemiskinan. Kalau kita bantu bagi makan, bagi duit je tuan-tuan, sekolah tak peduli, akhirnya dia mewarisi kemiskinan pada anak-anaknya. Rugi. Tapi kalau bagi pendidikan, dia tak mampu hantar sekolah, kita hantar, kita biaya pendidikan, akhirnya
kan, anak-anaknya berjaya dan boleh keluar daripada kemiskinan. Pendidikan tu sangat-sangat penting. Sebab kalau kita ingat mungkin mak ayah kita dulu, kan, orang kampung, torih getah, orang susah tuan-tuan. Tapi bab belajar tak ada kompromi tuan-tuan. Tak belajar ada bantainya tuan-tuan. Paling kurang dulu tuan-tuan, kalau kita lihat mak ayah kita hantar pergi mengaji, kan, dia tak mampu hantar anak, dia tak mampu untuk ajar anaknya mengaji, tapi dia hantar anaknya untuk pergi mengaji. Mak ayah dulu. Sekarang tuan-tuan tak peduli tuan-tuan. Tak maaf saya sebut, punya pemalas mak ayah zaman sekarang tuan-tuan. Anak sekolah tonggang langgang dia tak peduli lah. Janji kau pergi sekolah, janji pergi sekolah, kan? Tak ada fikir nak hantar tuition mengaji. Jangan harap tuan-tuan, haram memang tak hantar lah. Kenakan yuran satu orang RM30 pun merungut tuan-tuan. Mengaji pun minta yuran ke? Oh, pergi hantar benda lain bayar mahal boleh, kan? Hantar main muzik, contohlah main belajar muzik bayar ratus-ratus boleh. Tapi bab akhirat RM30 tuan-tuan, RM30 tu celah gigi je. Oh, berkira, oh ni akhirat pun nak kira RM30. Ada tuan-tuan. Punya teruk mak ayah zaman ni tuan-tuan. Adakah mak ayah zaman ni, ke zaman saya lah tuan-tuan, tak dididik dengan didikan yang betul? Jawapannya dididik dengan betul. Tetapi tak tahulah apa masalah yang berlaku, kan? Akhirnya generasi yang akan datang pula dididik dengan didikan yang tidak betul tuan-tuan. Jadi penting tuan-tuan, kita kena mengambil tahu tentang jiran kita, kan? Tidak boleh kita kenyang, bukan tak boleh itu langsung maksudnya haram. Tidak boleh ataupun tidak patut kita ni kenyang sedangkan jiran kita dalam kelaparan tuan-tuan. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu illa janbihi ja'iun wa huwa ya'lamu. Tidak beriman kepadaku, kan, orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan jiran tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Kata Nabi SAW, tidak beriman maksudnya tidak sempurna iman, kan? Orang yang bermalam tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Tu kalau kita lihat kisah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika jadi khalifah, jadi pemimpin tuan-tuan, kan? Ini sebagai satu contoh, kan? Beliau malam keluar, kan? Berjalan di sekitar Madinah, memerhatikan gelagat rakyatnya pada ketika itu. Mungkin ada daripada kalangan rakyatnya yang susah tuan-tuan, yang kelaparan, kan? Maka beliau berpusing cari dan hantarkan bantuan kepada mereka yang kesusahan tuan-tuan. Maksudnya apa? Membantu orang lain ini satu amalan yang mulia, satu amalan yang sangat dituntut dalam agama itu sendiri, dalam Islam ni sendiri tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini sama seperti hadis yang sebelum itu, Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman seseorang bila mana dia tidur dalam keadaan kekenyangan sedangkan jirannya masih lagi dalam kelaparan dan dia mengetahuinya. Dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau memasak daging atau seumpamanya yang berkuah, banyakkan kuahnya, kemudian perhatikan keluarga tetanggamu dan berikanlah sebahagian kepada mereka dengan baik. Ini alhamdulillah, ini amalan kita, masyarakat kita lah, kan? Kita ni alhamdulillah tuan-tuan, satu masyarakat ataupun satu kaum, kita ni dipanggil Melayu lah secara umumnya. Dalam Melayu tu ada Jawa, Bugis, Minang dan sebagainya lah. Secara umumnya orang-orang yang di Nusantara ni orang Melayu, kan? Dan bila sebut Melayu sinonim dengan Islam, kan? Bila sebut Melayu orang ingat Islam, bila sebut Islam di Nusantara orang ingat Melayu. Dan orang Melayu ni tuan-tuan, alhamdulillah kita ni, khususnya orang Malaysia ni tuan-tuan, bukan sebab kita orang Malaysia nak puji Malaysia, tak. Ini realiti yang berlaku tuan-tuan. Orang Malaysia ni tuan-tuan, alhamdulillah kita ni orang Islam Malaysia, satu bangsa ataupun satu kaum
yang sangat ambil peduli tentang orang lain, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Ini negara kita kan, orang Melayu. Bukan negara Cina, orang Cina. Bukan negara orang India, tuan-tuan. Mereka tu pendatang. Saya sebut bukan menghina, tapi nak sebut realitinya gitu. Orang India, orang Cina ni mereka pendatang. Mereka dibawa oleh British untuk duduk di sini, tuan-tuan. Orang Melayu ni punya baik, tuan-tuan. Kita ni orang Melayu. Bukan sebab Melayu je lah, sebab Islam tu jadikan kita akhlak mulia, tuan-tuan. Kita boleh berkongsi tempat tinggal kita dengan bangsa lain. Tentang rumah kita, tuan-tuan. Senang ke kita nak bagi orang lain duk menumpang rumah kita? Rasa susah. Tapi hebatnya akhlak kita orang Melayu ni, tuan-tuan, orang Islam ni, Melayu, kita boleh berkongsi tempat duduk kita, rumah kita dengan orang lain, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan. Sebab carilah mana-mana negara atas dunia ni, kalaupun namanya Amerika, kita dengar macam moden canggih sangat Amerika, seolah-olah macam bertamadun. Rasis di sana sangat-sangat teruk, tuan-tuan. Orang-orang majoriti kan, contohnya orang putih kan, mereka rasis dengan orang kulit hitam, golongan minoriti kat sana kan, Red Indian dan sebagainya. Tuan-tuan pergi ke UK, orang Inggeris, tuan-tuan kan, kita rasa mereka ni hebat sangat, bagus sangat lah kita kata. Rasisnya pun kuat, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, jadi masyarakat ataupun kaum yang majoriti, 60-70% kita orang Melayu, tuan-tuan. Pernah tak kita dengar orang Cina ditindas oleh orang Melayu? Orang India ditindas oleh orang Melayu, tuan-tuan. Rasis, perkauman. Oh tak, tuan-tuan. Bahkan kita bukan sekadar Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Cina pun kita cuti, Deepavali pun kita cuti. Nak tunjuk hebatnya, tuan-tuan, kita ni dari segi sudut akhlak dan toleransi kita dalam kehidupan orang yang berbeza agama, tuan-tuan. Tak ada negara kat dunia ni boleh harmoni melainkan kita, tuan-tuan, negara Malaysia. Ini hebat akhlak Islam yang kita amalkan, tuan-tuan. Masyarakat kita yang gitu. Contoh Palestin, tuan-tuan. Apa kena-mengena kita bukan orang Arab, tuan-tuan, bukan keturunan kita kat sana. Tapi bila setiap kali orang Palestin dizalimi, tuan-tuan, negara mana yang awal-awal sekali rakyatnya akan hantar bantuan? Malaysia, tuan-tuan. Negara lain duk korban dekat negara dia, kita sampai luar negara kita korban, tuan-tuan. Nak tunjuk orang Malaysia ni sangat-sangat prihatin, tuan-tuan, sangat baik akhlak. Orang Jawa, tuan-tuan, saya tak ingat apa dia istilah, kunjungan ke apa, selalunya sebelum Ramadan ataupun ketika Ramadan pun ada, masak banyak-banyak, kemudian bungkus-bungkus bagi agih-agihkan pada jiran-jiran tetangga, tuan-tuan. Orang Jawa lagi, tuan-tuan, ada yang dinama dengan berkat. Dululah, sekarang orang Jawa dah lain dah, tuan-tuan. Dulu kalau pergi kenduri kahwin orang Jawa, tuan-tuan, pasti balik tidak dalam keadaan tangan kosong, tuan-tuan. Ada dipanggil dengan berkat. Maksudnya sifat seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Masak, lebihkan masakan daging ke kuah dan sebagainya, kemudian agih-agihkan kepada jiran-jiran, tuan-tuan. Ini akhlak masyarakat kita kan, cuma sedikit demi sedikit sudah terhakis. Jadi kalau boleh kembalikanlah balik akhlak-akhlak begini, tuan-tuan. Contoh macam ni surah Jumaat, tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak serahkan duit pada masjid ataupun tuan-tuan sendiri nak bawa makanan. Kan sini kan kilang-kilang banyak orang solat Jumaat kat sini, tuan-tuan. Kan orang kerja kilang ni senang ceritalah. Kita pun biasa bila sebut kerja kilang, maksudnya orang yang berpendapatan rendah. Tuan-tuan pun maklum, faham kan? Kemudian Shah Alam ni kan terpecah dua. Satu kawasan Seksyen 20, Seksyen 21, Seksyen 16 ni semua belah sini, dengan yang belah sana kan, Seksyen 7, Seksyen 9, Seksyen 11. Sana geng-geng elit-elit orang kaya. Sini orang susah ramai, tuan-tuan. Kan? Jadi contohlah kan, salah satu amalan kita boleh santuni masyarakat
bantu. Mudah-mudahan dengan sebab kita bantu, Allah Ta'ala tambah lagi rezeki kita. Mungkin tuan-tuan boleh bagi pihak-pihak surau, ni saya ada RM100, hajat saya nanti hari Jumaat sediakanlah air balang ke, makanan ke, supaya orang datang sembahyang Jumaat yang kelaparan apa ke, boleh makan dululah sebelum solat Jumaat, ataupun lepas solat Jumaat dia boleh makan sebelum masuk bekerja, contoh. Ataupun tuan-tuan bungku pergi kedai nasi lemak ke, nasi apa-apalah tuan-tuan, nasi berlauk kan, nasi lauk ayam dengan sayur 100 pack tuan-tuan letak. Nah, tuan-tuan. Cuma kena jagalah. Maksud jaga, jangan kalau makan tu jangan bersepah-sepah, jangan mengotori kawasan surau ni. Itu saja. Ini bentuk, salah satu bentuk sedekah tuan-tuan. Salah satu bentuk sedekah. Ini salah satu bentuk kita, cara kita mengambil berat berkenaan dengan jiran tetangga kita. Kita ambil dua lagi, sikit lagi tuan-tuan. Kemudian yang kedua, membantu dan berusaha memberi manfaat kepadanya sekalipun terpaksa bertolak ansur dalam mendapatkan hak perkara yang sepatutnya menjadi miliknya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna ahadukum jaruhu ay yaghriza hasyabah fi jidarihi. Janganlah seorang daripada kamu menegah jirannya daripada menyandarkan kayu pada dinding rumahnya. Jadi bertolak ansur dalam kehidupan, ini dalam hidup berjiran. Walaupun terkadang-kadang perkara yang kita tolak ansur tu sebenarnya tu hak kita. Kan dalam hadis ni disebut bila jiran kita nak naikkan dinding, sehingga bila nak naikkan bangunan dinding tu mungkin menghalang matahari ataupun angin lalu kat rumah kita, jadi rumah kita malap dan sebagainya. Kalau kita bertolak ansur dalam mempertahankan hak kita, itu lebih baik. Nak menunjukkan sampai tahap begitu untuk menjaga keharmonian kehidupan dalam berjiran. Kemudian menghulurkan hadiah kepada jiran, terutama ketika ada sempena, ada majlis lah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang itu memandang hina kepada jirannya sekalipun kerana satu farsinasyah. Yang ini maksud farsinasyah iaitu tulang yang hanya mengandungi sedikit daging. Yang ketiga ini, menghulurkan hadiah, memberikan hadiah, walaupun hadiah itu dengan hadiah yang sedikit, jadi tak layak untuk kita menghina. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kan ada orang dia mampu beri hadiah yang mahal, ada orang dia mampu hanya dengan hadiah yang murah, yang sedikit sahaja. Jadi tak boleh kita compare, takkan bagi tulang kambing je kot, contohlah. Orang bagi kaku kambing seekor, contoh. Takkan bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi telefon iPhone, kau sakat bagi Oppo je, contohlah. Jangan dibeza-bezakan. Sedikit ataupun banyak, yang penting nilai keikhlasan seseorang tu nak berkongsi hadiah dengan kita. Sebab saya suka tuan-tuan, kalau sebut kalau orang bagi hadiah tuan-tuan gini, jangan dinilai mahal dan murahnya, tetapi nilailah hadiah itu dari segi sudut persahabatan dan kesungguhan orang tu menghargai kita. Nilai sentimental daripada hadiah tu tuan-tuan. Contoh pasangan ini sebut suami isteri. Contoh, walaupun 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kahwin, sampai mati pun belum tentu kenal antara satu dengan yang lain. Betul tuan-tuan. Itu realiti hidup. Terkadang kan kita dah mati nanti, bila kawan kita cerita dengan pasangan kita, dulu sini macam ni, tak pernah pula aku tahu. Tak tuan-tuan. Kahwin puluh tahun tuan-tuan, dah beranak cucu cicit, tak pernah, dia tak kenal, dia tak tahu lagi kelakuan suaminya. Ada juga isteri pun tak tahu juga, suami pun tak tahu kelakuan isterinya macam mana, walaupun tidur sebantal makan sepinggan tuan-tuan.
Bukanlah itu kelemahan, tetapi bukan semua perkara kita boleh tahu. Bahkan anak-anak kita pun bukan semua benda kita tahu perangai dia, tuan-tuan. Jadi saya sebut kenapa, terkadang mungkin kalau kita beli hadiah, dah beli bungkus cantik-cantik, sempena anniversary ke, sempena apa ni, birthday ke, tarikh lahir kan, bila bagi, saya tak nak ni lah, janganlah cakap macam tu kan, mahal murah ke apa, ini saya tak nak ni, saya tak perlukan ni, saya tak suka hadiah ni. Tuan-tuan, orang yang beri apa perasaan dia? Kecil hati, tuan-tuan, kecil hati. Sepatut terima, alhamdulillah, terima kasih, walaupun dalam hati aku tak nak pun benda ni kan. Itu dipanggil dengan mujammalah, tuan-tuan kan. Terima kasih kerana ingat pada saya sangat hargai pemberian daripada abang ke, daripada ni lah, contohlah, tuan-tuan kan. Contohlah kan. Ini contoh, minta maaf bukan orang sini lah, ni orang tempat lain kan. Kadang-kadang orang perempuan dia nak emas, kita faham lah. Ini saya sebut orang lelaki, tuan-tuan. Orang perempuan dia nak emas, dia tak kira mahal murah. Betul, tuan-tuan. Orang perempuan ni satu, apa kita kata, manusia yang tak pandai menilai mahal ataupun murah. Orang perempuan dia tak pandai menilai kecantikan. Ini fitrah, betul. Buatlah kajian. Bukan satu perkara yang menghina, tak. Ini sifat orang perempuan. Itu sebab orang perempuan kalau cari beg tangan, dia cari yang cantik. Tunjuk mahal pun dia tak peduli. Tak sesuai lah dengan I, tak cantik, walaupun mahal. Tiba jumpa yang murah cantik, bang saya nak yang ni. Kadang-kadang kita yang pening pula, ni cantik tak, ni cantik tak. Dia nak pakai, kita yang kena ketentukan cantik tak cantik. Betul. Ini sifat orang perempuan. Kalau kita faham, dia bukan satu perkara yang menyebabkan sakit kepala, tak. Kalau kita faham betul-betul, ni hiburan dalam keluarga, tuan-tuan. Hiburan dalam keluarga. Orang perempuan lah. Samalah nak beli emas, tuan-tuan. Dia punya belik, dia tahu nak besar dan murah. Tak pening, tuan-tuan. Tokek kedai emas macam mana, kau nak besar tapi murah. Lalah dia keluarkan yang besar tapi dalamnya kosong. Tanyalah orang perempuan kosong macam mana, orang perempuan lebih tahu. Design nak besar-besar tapi nak murah. Siap tanya ni upah berapa, mahalnya. Dah tahu emas kan mahal kan? Itu sifat orang perempuan. Dengan sifat gitu kan, terjagalah poket suaminya. Ini orang perempuan. Orang lelaki dia pandai menilai kecantikan. Sebab orang lelaki dia kahwin nak cantik-cantik je, tuan-tuan. Tuan-tuan. Orang perempuan tak. Orang perempuan ni dia suka tengok lelaki perut ke depan. Kalau perut ke depan, dia kata orang ni boleh jaga aku. Betul. Ini realiti hidup. Bukan orang perempuan memandang kepada kebendaan, keduniaan, tidak. Harta. Kerana dia nak jaminan orang boleh jaga dia dari segi sudut ekonomi keluarga dan sebagainya. Itu sikap yang berbeza, naluri berbeza, fitrah yang berbeza kan. Satu perkara yang indah Allah Ta'ala ciptakan, jadikan atas dunia ni, tuan-tuan. Kadang-kadang bang, lama dah tak belikan emas, kita pun semangat nak beli, tak tanya, pergi beli je kan. Beli, mungkin kita beli gelang besar, tuan-tuan, jadi berat pula. Beli-beli bila hadiah, lah ni bang model lama lah, zaman nenek kita pakai dulu lah, tuan-tuan. Emas, tuan-tuan. Kita beli, aku beli ribu-ribu, kau boleh komplain macam tu. Ini, tuan-tuan, orang perempuan. Bukan semualah, bukan orang Station 20 ni, orang tempat lain, tuan-tuan. Natijah saya nak sebut apa kan? Setiap pemberian daripada seseorang hargailah, walaupun bukan minat kita. Kerana menghargai pemberian seseorang itu salah satu tuntutan yang dituntut oleh syarak, satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini sikit sebanyak jadi panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diganjari dengan ganjaran yang besar. Tapi sebelum tu ada satu perkara saya nak sebut, ialah sempena kita bawa habis korban ni tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambut lagi Idul Adha 12 bulan yang akan datang lah, setahun lagi. Jadi saya nak kempen pada tuan-tuan kan, tahun ni kan 800 ke 900 kan satu bahagian. Tahun depan mungkin dah jadi 900 ke 1000 satu bahagian. Ni dah boleh mula kumpul duit sikit-sikit. Satu bulan RM90 ke contohlah kan, ataupun RM100 kumpul, tanam niat cita-cita nak buat korban tahun hadapan pula. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkorban harta kita untuk melaksanakan ibadah korban, Allah Ta'ala ganti yang lebih besar dan yang tak disangka-sangka kan? Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Ni saya kempen awal-awal. Saya tak ada buat servis korban, tapi tuan-tuan kumpul duit tuan-tuan. Kalau tahun ni 20 ekor, tahun depan jadi 40 ekor surau ni tuan-tuan. Kalau tahun ni buat 1 hari, tahun depan mungkin buat 4 hari terus. Hari raya dengan 3 hari tasyrik tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya nak galakkan buatlah ibadah korban sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.